lain. Aku rasa aku tak tahu nak cakap apa pasal filem ni. Security has the name, the tech game's the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, aku berlepas tengok filem Blues yang diarahkan oleh Sanjeev Kumar. Cerita ni sebenarnya berada universe yang sama dengan cerita Jagat, pemenang festival filem Malaysia yang keberapa, aku tak ingat lah pula. Lepas tu juga pada universe yang sama filem Macai. Filem Macai baru je bulan 11 hari tu aku pun ada buat review pasal filem Macai ni. Dan filem Blues kali ini dua cerita yang berbeza antara cerita Macai mengenai watak Saisi ke tak silap aku tak ingat lah. Dia jadi penjual dadah. Lepas tu cerita Jagat aku tak tengok, tapi kisah budak nakal kan. Tapi kali ini kisah Karti, tapi pelakon yang sama dengan filem Macai punya hero juga. So watak Karti ni dia nak jadi pengarah. Dia ada dia punya impian lah nak jadi pengarah, dan dia ada dia punya cita rasa tersendiri dalam filem. So dalam cerita ni kita nampak lah dilema dia untuk nak jadi seorang pengarah. Mungkin cerita ni juga cerminan kepada pengarah ni sendiri. Pengarah dia Sanjeev Kumar tu macam aku cakap tadi. Ya, aku rasa memang macam cerminan daripada kisah dia lah. Aku tak tahu lah mungkin betul ataupun tak. Tapi dalam cerita ni kalau kau tengok sebelum ataupun dia dapat sebelum dia jadi pengarah, dia jadi orang kata sekadar pembantu dalam production. Dia bantu dalam segi bunyi kan. Dia pemegang yang boom mic punya mic tu kan. Boom mic tu kan. Dia pun jadi pemegang boom mic tu. Aku tak tahu apa nama istilah dia punya tu kan. Kalau korang tahu, komen lah kat ruang komen kan. So kat situ kan, kalau kau tengok dia ada kat sini aku boleh katakan lakonan kanan ni nampak sangat best lah. Bagi aku dia sangat seorang pelakon yang talented lah kan, berbakat kan. Kat situ dia macam-macam body language ataupun raut wajah yang dia dapat tunjukkan yang betapa awkward dia dalam situasi bila ada rakaman ataupun ada shooting dalam cerita ni kan. Ya, macam aku cakap dia jadi pembantu production kan. So kau nampak sangat lah dia punya betapa awkward dia. Dia sendiri nampak tak berapa suka apa yang berlaku ataupun apa yang pengarah dalam cerita tu punya idea. Dia sendiri nampak tak berapa suka. Dan ya, aku sendiri sebenarnya tak berapa suka. Sorry lah, yang ni aku terpaksa jujur. Aku tak berapa suka cerita-cerita India di Malaysia. Tapi itulah, aku rasa aku boleh bagi pengecualian kepada Sanjeev punya filem sebab dia ada cita rasa tersendiri. Termasuk watak Karti ni, dia nampak dia ada cita rasa dia tersendiri, dia ada idea dia tersendiri. Dia nak keluar daripada kepompong yang orang kata tipikal untuk filem mereka India Malaysia. So kat situ kita nampak betapa dia sendiri tak berapa nak suka. So bila ditunjukkan benda yang aku tak suka dan cerita ni, aku pun tak suka. Tu yang aku cakap, benda ni jadi macam dilema aku. Aku tak tahu aku nak jadi nak suka ataupun benda ni adalah benda yang best ataupun tak untuk filem ni. Sebab sebenarnya dia nak tunjukkan, macam aku cakap, dia nak tunjukkan dilema watak tu. Tapi dilema yang berlaku pada watak tu pun sendiri sebenarnya berlaku pada aku. Itu yang jadi macam awkward kan bila kau tengok. Lepas tu apa yang best juga cerita ni, dia punya sinematografi, dia punya quality visual. Memang bagi aku Sanjeev ni dia ada cita rasa tersendiri. Dia memang seorang pengarah yang bagus bagi aku. Ya, dia sampai boleh menang FFM untuk filem Jagat tu. Memang dia, bagi aku dia ada cita rasa tersendiri. Dan aku harap sangat dia dapat satu peluang untuk mengarahkan satu filem yang agak besar daripada company yang ataupun production yang besar. Aku sangat haraplah dia dapat peluang tu kan. Tak kisahlah filem yang macam mana pun,
janji dia dapat dan dia dapat mengenengahkan segala idea ataupun segala kemampuan dia kan. Dan termasuk juga pelakon utama dia Kanan ni. Aku harap dia seorang yang pelakon yang sangat bagus. So bagi aku kalau dia dapat peluang untuk berlakon filem yang lebih besar, aku rasa dia dapat tunjukkan potensi dia yang lebih lagi kan. So kat sini bagi aku dua orang ni patut diberi kesempatan ataupun diberi peluang lah kan. Apa lagi yang menarik mengenai cerita ni? Sebenarnya tak banyak cerita ni. Sebab cerita ni dia a bit straightforward mengenai Karti ni kan. Dilema dia berlakon. So tak banyak benda yang boleh nak cerita. Dan cerita dia bagi aku dia bukan untuk semua orang lah. Pacing dia sangat slow. Lagu-lagu dia ataupun music, sound dia apa semua bagi aku tak sangat membantu untuk kau rasa lebih segar bila menonton cerita ni. Dia memang dia ada peminat tersendiri untuk filem-filem yang macam ni. Untuk aku pun bukanlah kata aku tak minat sangat ataupun minat sangat. Tapi aku masih boleh nak tengok walaupun kalau diberi pilihan antara filem yang lebih segar ataupun lebih menyegarkan, lebih adrenalin naik, aku akan memilih filem yang lebih yang macam tu lah daripada filem yang macam Blues ni. Ya, tapi itulah bila dia dah sebuah filem yang sangat slow, sepatutnya dia ada satu hook yang boleh buat kau rasa lebih segar ataupun mengikat kau untuk follow filem ni lebih sampai habis ataupun lebih lama kan. Tapi dalam cerita kali ni dia tak ada. At least cerita Macai dia ada satu watak yang dilakonkan Kuben. Kuben ni pun ada berlakon dalam cerita Blues ni, tapi dia punya peranan tak macam dalam filem Macai tu. Watak dia itu yang jadi orang kata penyeri ataupun menjadi penyedap rasa untuk filem Macai. Untuk filem Blues ni tak ada. Dia tak ada watak lain yang jadi orang kata penambah rasa. Dia just harapkan watak Karti ni untuk keseluruhan cerita. Tu yang bagi aku jadi sangat-sangat tak ada hook tu yang membuatkan lebih membosankan lah cerita ni. So apa lagi nak boleh dikatakan untuk cerita ni? Ya macam aku cakap tak banyak benda nak boleh cerita. Dan ending dia bagi aku sebuah ending yang kau kena create sendiri. Adakah watak Karti tu dapat tak buat filem dia? Nampak macam dapat tapi macam tak pun ada. So kat situ bermain kreativiti kau sendirilah untuk menentukan ending dia tersendiri macam mana. So kalau kau tanya aku berapa bintang aku boleh bagi, kalaulah sinematografi, watak utama dia dilakonkan oleh Kanan, dia punya visual tak berapa best, aku rasa cerita ni akan jadi sangat-sangat teruk lah bagi aku. Tapi itulah, benda-benda tu sangat membantu lah kan. So aku just boleh bagi 5.5 bintang per 10. Ya, kalau ada juga satu watak yang boleh hook kau untuk menonton lebih lama, aku rasa dia akan membantu lah. Lain aku rasa aku tak tahu nak cakap apa pasal filem ni. Tapi kalau korang mana yang dah tengok, korang ada pendapat korang sendiri, kau boleh komen kat ruang komen. Aku harap sangat mungkin kau boleh fahamkan aku lagi lebih untuk filem ni. So kalau kau rasa review aku membantu ataupun tak, dan aku rasa tak berapa nak membantu kot. Aku harap kau dapat subscribe tu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.